Okey, Assalamualaikum semua. So, hari ni Haifa nak ajar macam mana untuk renew SSM, kita punya SSM, nak membuat pembaharuan SSM melalui sistem online SSM yang sah, iaitu isbis.ssm.com.my. So, kat sini Haifa nak tunjuk cara-cara di mana website isbis.ssm.com.my ni boleh kita buat untuk pembaharuan SSM. Kita juga boleh buat pendaftaran perniagaan baru kita, dan juga kita boleh buat perubahan pendaftaran perniagaan. Kita boleh buat dalam laman web isbis.ssm.com.my. Okay, buat pengetahuan you all semua, website ni adalah website yang memang SSM punya lah. Maknanya memang sah lah SSM punya. Jadi tiada charge tambahan lah yang dikenakan. Sebab ada setengah website tu dia adalah pihak ketiga. Maksudnya bukan yang betul-betul under SSM. Dia adalah pihak ketiga di mana charge yang dikenakan ada tambahan sedikit lah jika you all menggunakan website ataupun servis-servis daripada pihak ketiga. Jadi kalau menggunakan Isbis ni lebih mudah kerana tidak ada charge yang dikenakan. Hanya perlu bayar charge yang biasalah untuk pembaharuan perniagaan ni. Biasanya ada charge RM30, RM60 untuk bayar kan, untuk kita memperbaharui kita punya sijil tu. Jadi dia tanpa melengahkan masa, so Haifa nak tunjuk kat sini cara-caranya macam mana. So seperti yang you all nampak maafkan saya, dekat website ni dia akan keluar macam ni. Bila korang type isbis.ssm.com.my, ada home, sign in. Okay, sign in adalah untuk kita masuklah ke website ni. Ataupun jika anda tiada lagi tak pernah lagi mendaftar, maksudnya dah ada SSM tapi tak pernah lagi buat online, jadi you all kena klik kat sini sekejap Haifa tunjuk. Kena klik dekat sini, dekat sign up ni. Okay, sign up ni untuk daftar baru bagi sesiapa yang belum pernah ada website ni. Jadi tekanlah sign up ni. Okay, jadi lepas kita tekan untuk sign up tadi, iaitu daftar masuk. Daftar baru ni, jadi kita tekan NRIC ni, iaitu nombor kad pengenalan kita lah. Jadi kita masukkan nombor kad pengenalan sini. Ni ada contoh dia, masukkan je. Lepas tu name as per IC. Okay, masukkan juga nama korang kat sini. Okay, ini Haifa tak buat lah sebab Haifa dah daftar dah. Jadi tekan je butang register ni. Okay, jadi korang tekan butang register ni. Okay, baiklah. So lepas anda daftar tadi kan, dah isi IC dengan nama. Jadi lepas tu anda akan dibawa ke satu paparan lain, iaitu registration information. Jadi kat sini kena isi username. Username ni adalah nama yang korang nak guna untuk log masuk ke dalam sistem Isbis ni nanti. Okay, contoh kita bagi je lah nama, selalunya kita letak nama pendek-pendek je lah ya. Contoh macam contoh nama kita ialah macam Haifa. So Haifa letak nama nama Haifa, contoh Haifa Haris. Okay, contoh. And then lepas tu letak je lah apa-apa password kita, tapi dia kata kat sini kena ada huruf kecil, kena ada huruf besar, kena ada nombor, dan paling kurang kena ada 6 huruf. Jadi masukkan je lah apa-apa. Contoh A huruf besar, okey, lepas tu B huruf kecil, lepas tu C, D, E, F, G, H, I, J, K, and then letak huruf, nombor, satu nombor. Apa-apa, nak letak 2 nombor pun boleh. Asalkan ada 6
6 karakter. Ada 6 huruf di dalam password anda. Okey, jadi masuk kat sini, retype password, masukkan balik password yang atas ni tadi dekat sini. Lepas tu email, masukkanlah email awak semua tadi. Email yang kalau kata kita lupa password nanti, dia akan hantar kat email ni lah. Jadi kita letak email kita kat sini dan type balik, type semula email lagi sekali dekat sini. Okey, ni contoh lah. Masukkan balik nama penuh. Lepas tu IC, dia dah letak siap-siap tadi. Ni Haifah bagi contoh je. Lepas tu IC colour apa, biru, tiada atau merah. Ikutlah. Lepas tu nationality ni warga negara lah, nation. Okey. Ataupun permanent resident, ikutlah. Kan. Lepas tu gender apa, lelaki, ni perempuan ataupun lelaki. Okey. Lepas tu ada date of birth ni dia dah letak siap-siap sebab kita dah ada IC. So dia dah detect dah kat sini 5. Dia tak detect lagi. Okay, kita isi kat sini. Tekan je yang gambar kalender ni and then pilih. Contoh 5 hari bulan 13 hari bulan 5 contoh 13 hari bulan 5. Okay, 5 Februari, March, April. Tekan ni nak panah ke kanan ni. Okay, Mei. Mei kan, bulan Mei. Okay, tahun? Tahun berapa? 1992 contoh. Okay. 1992. Okay, tekan. Okay. Okay, jadi alah tak berubah. Sekejap. Januari, Mei. Mei. Allah. Okay, Mei 1992. Kenapa dia tak berubah ya? Okay, Mei 1992 iaitu 13 lah tadi. Kat sini Haifah tulis 13 kan. Jadi kita letak 13 Mei. Okay, race adalah kaum. Okay, ikutlah. Okay, kita letak kaum. Haifah letak Melayu. Okay, lepas tu alamat. Alamat ni adalah alamat kediaman kita lah. Masukkan alamat, masukkan postcode, masukkan city. Okey, kat sini. Sekejap, tak nampak macam mana nak tunjuk Okey, aku tunjuk macam ni lah. Okey, postcode, masukkan alamat ni, postcode, country, Malaysia dah ada, state ni, okey, state ni pilih lah. Apa, Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Perlis, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, negeri kita, and then masukkan nombor telefon. Lepas tu dah semua dah masuk, tekan declaration ni, maksudnya kita bersetujulah maklumat-maklumat yang kita beri ni mengikut terma dan syarat-syarat dalam sistem, dan pastikan semua maklumat kita dah semak balik tadi, semua dah betul, baru kita save. Okey, jadi selepas kita dah daftar tadi, kita dah isi semua maklumat, dah berjaya hantar semua, jadi kita boleh terus sign in lah, maksudnya kita boleh terus log masuk ya. Kita type balik eastbiz.ssm.co.my tu, kita masuk ke paparan macam ni, kita masukkan username kita kat sini. Okey, username. Masukkan, and then password tadi yang kita gunakan tadi tu, ingat tak yang Ifah cakap nama pendek kita tu kan, nama yang kita letak sebagai username tu kita masukkan kat sini. Lepas tu isilah verification code ni, kod verifikasi ni. Lepas tu tekan je sign in. Okay. Jadi Haifah dah masuk dalam sistem Eastbiz ni, Haifah dah log masuk. Bila kita dah log masuk, dia akan keluar paparan macam ni tau. Dia akan tulis welcome, nama kita, dan kat sini ada banyak navigation button lah untuk kita buat sebarang urusan. Okey, Haifah tunjuk satu-satu ya. Untuk bahagian My Business Service ni, dia bagi kita buat renewal service. Maksudnya kita boleh membuat pembaharuan untuk diri kita sendiri, renewal by owners, ataupun pembaharuan untuk orang lain. Maksudnya kalau ada adik-beradik kita ataupun kawan-kawan kita yang nak buat renew SSM, buat pembaharuan perniagaan, boleh kita boleh tolong buatkan untuk mereka. Dan kat sini juga ada renewal history. Okay. Kalau renewal by owner ni maksudnya diri kita sendirilah. Okay, mari kita lihat. Okay, dia macam ni lah ni Haifah punya. Okay, kalau renewal by others maksudnya kita kena masukkan dulu nombor nombor kita punya kawan-kawan kita ataupun saudara kita punya nombor bisnes yang dia dah pernah daftarkan sebelum ni. Okay, nanti dah keluar baru kita boleh renewkan untuk mereka. Okay, yang ni Haifah akan buat di topik yang lain lah.
Okey, lepas tu renewal history. Ni kalau kita dah pernah buat uh, sejarah-sejarah pembaharuan kita akan keluar kat bahagian ni. Kiranya dia akan simpanan, rekod simpanan kita ada kat sini lah. Yang kita pernah buat bila tahun bila kan. Jadi di bahagian My Business Service ni juga ada new business registration. Okay. Bermaksud kalau kita baru nak buat registration untuk perniagaan kita. Contoh kita ada perniagaan baru ataupun kita memang belum ada lagi, tak pernah lagi daftar SSM, kita boleh buatlah kat sini, tekan je new business ni untuk kita daftar baru. Okay. Okey, ini adalah list new business registration. Sekiranya ada, yang ini Haifah tak nak terangkan sangat dekat bahagian video ni. Okey, untuk video kali ni, Haifah hanya nak tunjuk cara-cara untuk korang macam mana nak renew SSM. Jadi sebagai diri sendiri yang nak renew SSM, itulah cara-cara yang tadi tu yang Haifah tunjuk, mana you all boleh sendirilah, maksudnya pergi ke website Izbiz SSM ni untuk daftar untuk pembaharuan perniagaan tanpa perlu pergi ke tanpa perlu pergi ke kaunter ataupun kios. Okay. Tapi Haifah nak ingatkan, kalau korang nak buat pembaharuan pendaftaran ni, biasanya untuk kali pertama, biasanya dia takkan keluar macam ni. Dia macam, dia akan keluar, dia suruh kita buat thumbprint. Thumbprint ni maksudnya dia akan dekat sini kan ada renewal by owners. Benda-benda ni takkan keluar lagi tau. Benda ni takkan keluar lagi. Maknanya kita kena pergi kat SSM untuk kali pertama lah, siapa yang baru daftar dalam website ni. Untuk kali pertama memang kena pergi SSM dulu, pergi kat kaunter, cakap saya nak buat verification thumbprint. Maksudnya pengesahan cap jari. Okey, bila dah buat pengesahan cap jari tu, um, pegawai SSM akan minta IC dan cap jari. Bila dah settle semua urusan tu, cap jari pun dah bagi, IC pun dia dah bagi kat dia kan untuk dia cucuk dalam sistem diorang tu. Jadi bila balik ke rumah nanti, you all boleh buka izbiz.ssm.com.my ni secara online. Boleh je buat dekat handset pun boleh, nak buat dekat laptop pun boleh, tapi saya lebih galakkan guna laptop lah sebab dia lebih jelas paparan tu. Nak guna phone pun boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi lepas tu dah bolehlah renew SSM untuk diri sendiri ataupun nak renew untuk orang lain. So lepas ni dah tak payah nak pergi SSM kan, kalau setengah yang rumah jauh ke apa ke, tak perlu. Okay. Okey, jadi macam itulah Haifah cakap, dengan adanya sistem izbiz.ssm ni, dia memudahkan lagi kita supaya kita tak perlu lagi nak pergi ke kaunter, lagi-lagi musim COVID ni kan. Jadi kita tak perlu lagi nak pergi ke kaunter SSM, buatnya ada kita busy kerja kan, tak sempat nak pergi waktu bekerja, nak pergi SSM, nak renew. Jadi kita hanya boleh log masuk je dalam izbiz.ssm ni dan semuanya macam kita boleh terus renew tanpa perlu pergi. Bayar pun secara online lah. Okey. Kat sini Haifah boleh tunjukkan ni contohnya. Kat sini ada business nombor, lepas tu business name, tahun tamat expiry date ni tarikh tamat kita punya SSM. Okey, macam Haifah punya tahun depan lah. So kalau kita nak renew, kita tekan action ni, gambar ni, dekat sini akan keluarlah kita punya maklumat semua dan kat sini kita akan tanyalah compound amount ni, bermaksud jika sekiranya kita lambat bayar, biasanya akan ada compound lah jika kita tak renew SSM kita tu melebihi setahun, kalau tak silap Haifah lah. Jadi kat sini kita bolehlah buat, kita nak berapa tahun, nak 2 tahun, 3 tahun. Kalau 2 tahun dia akan jadi 130 amount dia, sebab 10 ring sepatutnya berapa
Kalau setahun 60 kan. Dia cakap sini dia jadi 70 sebab RM10 tu untuk salinan dokumen tu lah. Kalau kita pergi kaunter pun memang dia akan cakap RM60 untuk kita punya nama SSM, nama perniagaan kita tu. Yang lagi RM10 untuk dokumen. Maksudnya untuk salinan dokumen tu. Jadi 70 lah total. Jadi kalau 2 tahun maksudnya 60 tambah 60 untuk nama kan. Nama 2 tahun tambah RM10. RM10 tu adalah cas untuk salinan dokumen yang diberikan kepada kita. Okay. Jadi kalau kita daftar, kita buat dengan apa untuk kita maksudnya kita tak pergi SSM, kita pergi buat dengan orang pihak ketiga maksudnya pihak luar lah yang bantu kita, mungkin akan ada cas yang dikenakan, selalunya RM20, RM30, bergantunglah kepada ejen tu sendiri. Jadi kena hati-hati jugalah untuk memilih apa ni yang kata pihak-pihak ketiga yang membantu kita. Okay. Jangan sampai ditipu ataupun sebagainya. Pastikan kita kenal orang tu. Okay. Jadi kat sini macam Haifah cakap lah, ada sampai 5 tahun paling tinggi lah kita boleh renew SSM kita. Jadi lepas tu kalau kita nak renew, kita just tekan I confirm ni, maksudnya kita dah setuju and then kita proceed payment. Contoh Haifah ambil setahun, yang ni tak adalah. Okay. Ni sebab Haifah guna trade name tau, nampak ni, trade name. Tapi kalau untuk yang menggunakan nama personal, bayaran hanya RM30. Bermaksud RM30 tambah RM10 dokumen, jadi RM40 lah setahun. Macam Haifah 70 lah sebab RM60 untuk nama dan RM10 untuk dokumen, jadi RM70 setahun sebab menggunakan nama trade name. Kalau guna nama personal lebih murah. Okay. Jadi kita proceed to payment. Kita tengok dia keluar macam mana. Okay, nampak ni. Dia akan tunjuk kat sini amount dia sebab renewal nama 60, business info ni dokumen yang diberikan kepada kita lah. Salinan dokumen PDF tu. Jadi 60, 70. Okay. Okay, ni tak payahlah. Okay, lepas tu kita pay online ataupun pay over the counter cash only. Okay, kalau kita pay online, dia akan keluar lah. Dia akan keluar, akan keluar paparan untuk kita bayar secara online. Selalunya dia akan suruh kita pilih lah nak guna banking online apa. Okay. So ni lambat sikit. Okay, kita stop dululah sebab lambat. Okay. Disebabkan tadi sistem pun lambat untuk Haifah buat pembayaran tu tadi. Tapi kat sini Haifah just nak tunjuk je lah. Lepas kita buat pembayaran tu, macam mana kita nak download dokumen kita yang kita punya SSM punya info-info tu kan, perniagaan kita punya maklumat. Kita pergi kat My Business Service ni, tekan. Jadi kat bawah ni ada renewal by others, renewal by owners, renewal by others, renewal history. Jadi kita tekan dekat renewal history ni. Okay. Kat sini kalau kita dah ada, status pun dah clear kat sini. Ni sebab pending payment tadi, tak tahu masalah sistem online tu rasanya. Sebab lambat sangat. Jadi kita boleh download terus. Dia akan keluar untuk download kat sini. Okay. Jadi boleh terus download je lah kita punya dokumen tu. Lepas tu kalau nak print ke nak apa ke terpulang kepada kita. Okay, jadi tu je untuk apa ni? Untuk hari ni punya sharing yang Haifah nak share, harap bermanfaat buat semua. Jadi untuk sesiapa yang rasa macam perlukan pertolongan ke untuk Haifah, nak minta Haifah tolong renew ke, boleh klik link kat bawah, okay? Ataupun boleh message Haifah ataupun komen di bahagian bawah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.